Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa yashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay. Okay, so ni kelas tahun 6 Milia dengan 6 Palma. Gabungan. So kita nak masuk tajuk pertama, kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik ada dua jenis, iaitu salah satunya kemahiran proses sains. Nama pendek dia KPS. Lagi satu kita ada apa? Tadi kita ada KPS, kemahiran proses sains. Lagi satu? Manipulasi. Okay, good. Bagus. Kemahiran kognitif. Okay, cuma hari ni kita nak fokuskan pada kemahiran proses sains, KPS. Awak ingat KPS ada berapa? Ada 3, ada 4. Ada 12. Pandai, pastilah Ada 12. Kita ada 7 yang teras dan 5 yang bersepadu. Okay, so yang pertama apa? KPS pertama. Seawal darjah 2, darjah 3 dah belajar dulu. Memerhati. Pandai, memerhati. Okay, ni list dia 12. Nampak? KPS 1 sampai nombor 12. Bolehlah baca. Siapa yang rasa, bukannya siapa yang rasa. Ada buku nota kan? Ada cikgu. Tolong salin. Ikutlah. Nak buat list panjang daripada atas ke bawah pun boleh. Nak buat peta bulatan tarik-tarik pun boleh. Nak buat jadual macam ni pun boleh. Saya minta awak salin terus. Saya bagi masa 2 minit. Salin sekarang. Zafran, screenshot dia. Nanti salin tau. Jangan tak salin pula dalam buku nota tu. Kenapa tak nak salin terus? Kalau salin terus kan, saya tak ada homework tau. Habis kelas tu siap. Salin apa? Lain tak clear. Tu gambar tu. Kemahiran proses sains. Kita ada memerhati. Memerhati tu menggunakan deria. Kita ada 5 deria. Penglihatan, pendengaran, bau, apa lagi? Rasa, sentuhan. Ingat. Okay, lepas tu kita ada KPS kedua, mengelas. Mengelas tu dah jadi, kita asingkan ikut ciri sepunya. Maksudnya contoh, haiwan 2 kaki. Okay, ni. Haiwan 4 kaki, sini. Haiwan yang melebihi 8 kaki, dia sini. Ikut kelas dia berbeza-beza. Okay, lepas tu KPS ketiga mengukur dan menggunakan nombor. Kalau awak buat eksperimen menggunakan pembaris, menggunakan alat pengukur seperti jam berandik, awak guna apa lagi? Silinder penyukat, tu semua menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Lepas tu KPS keempat, membuat inference. Inference tu ialah apa? Masih ingat? Sebab. Pandai. Okay, memberikan sebab. Contoh situasi dia bagi kereta accident. Kereta kemalangan. Okay. Apa ni? Buku surat berapa cikgu? Ini nota saya tengah bagi. Awak nampak tak slide ni? Awak nampak tak slide warna purple? Nampak. Tak. Tak nampak? Nampak.
Ha. Okay. Dah salin dah, Atif? Dah let go. Screenshot pun dah let go. Atif nak tahu, ni pun ada gak nama Atif ni. Ni. Ni pun Atif juga. Nama awak Atif apa? Kembali. Atif Azimi. Atif Azimi. Ni Atif Zafran. Anak saya. Perangai elok-elok Atif. Dua-dua Atif ni. Sama. Nakal. Okay. So, sekarang kita dah masuk, tadi saya kata kenderaan yang accident, yang kemalangan. Okay, berikan inference. Boleh berikan contoh. Amboi Adam. Boleh bagikan contoh. Satu inference. Kereta tersebut mengalami kemalangan. Sebab orang yang mandunya mabuk. Yes, okay, betul. Diterima kerana pemandunya mabuk. Okay, lain. Ada sebab lain? Ada inference lain? Jawapan Melanggar lampu. Ya, memandu apa tadi melanggar lampu syarat. Okey, betul. Boleh juga kerana pemandu memandu terlalu laju ataupun kerana pemandu tidak dapat mengawal kelajuan kenderaan. Pun boleh. Okey, so dekat situ ada kemahiran membuat inference. Okey. Lepas tu KPS kelima iaitu meramal. Meramal tu ialah apa? Meramal tu kita agak-agak. Menganggar Menganggar. Nak saya tunjuk. Okey. Membuat jangkaan awal. Okey, membuat ramalan tentang sesuatu. Okey. Nampak? Okey, sekarang Nampak. kita pernah tak buat pendidihan air? Pernah aku. Okey. Lepas tu kita letak isi padu air. Dalam satu bikar tu 40 mililiter. Lepas tu masa yang perlu diambil untuk mendidihkan air tersebut ialah 14 minit. Lepas tu 50 mililiter air, masa dia ialah 16. Okey. Tetapi sekarang soalannya, ramalkan masa air mendidih jika 90 mililiter air digunakan. Macam mana? Apa jawapan dia? 24 minit. Sebenarnya sebab awak boleh nampak kat sini 24. daripada 14 jadi 16. Jarak dia 2. Lepas tu ni 18 2. Ni 20. 22. Bila 90 mililiter tambah 22 tambah 2 jadinya 24. Tu cara ramalan dalam sains. Kita tak boleh jawab tulis nanti apa yang saya suruh salin nanti tu saya akan share dekat Google Classroom ke, dekat WhatsApp ke nota apa kena tulis nanti kan lupa bang. KPS. Okay, so nanti saya share. Okay, ni lepas tu KPS ke-6 berkomunikasi. Ni pun awak dah belajar. Cara dia buat dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk lisan, dalam jadual, tata palang, graf, rajah dan model. Okay, so kat sini, kita tengok kat sini, cara tulisan. Pokok jagung, okay, mempunyai bunga dan buah. Okay, ni dah dia punya berkomunikasi. Okay, ni cara berkomunikasi menggunakan membina jadual. Dia memberi maklumat, okay, maklumat macam ni pernahkan dalam soalan struktur. Okay, dia minta kamu buat jadual. So, cara tulis jadual macam ni. Okay. Pastikan unit kena betul dan yang berada di atas ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Manakala yang bawah ni mestilah pemboleh ubah bergerak balas. Okay, yang ni pula
Cara membina carta palang. Bila dia dah bagi jadual, dia minta awak buat carta palang. Carta palang yang bahagian bawah tu yang baring melintang, kalau awak tak pernah dapat tips ni, awak boleh guna tips ni. Pemboleh ubah dimanipulasi. Pendek dia PDM. Pencuri dah mati. Bila pencuri dah mati, dia akan baring lah kan. So dia punya cara nak tulis PDM dekat bawah. Manakala kalau berpemboleh ubah bergerak balas dia dekat atas sana. Suhu air. Okay. Boleh ingat tips tu? Cara nak lukis carta palang? Boleh. Ingat PDM. Pemboleh ubah manipulasi. Short form dia pencuri dah mati. Dia mati, home dia tu. Okay. So dia punya masa pemanasan air dekat sini. Pemboleh ubah bergerak balas sana. Lepas tu kena bertemu carta palang tu kena bertemu. Tak boleh terputus. Cara tulis, lepas tu kena guna pembaris. Tak boleh guna freehand. Tak boleh main conteng-conteng gitu, dia tak boleh. Kena kita guna pembaris. Okay. So, sekarang KPS ke-7. Ni pun awak dah belajar menggunakan perhubungan ruang dan masa. Ni kita ulang kaji balik tau. Sebenarnya darjah 6 ni dia lebih kepada KPS ke-12 iaitu mengeksperimen. Tapi saya tahu awak kalau saya terus masuk KPS 12, nombor 1 KPS 1 sampai 11 awak memang dah tak ingat dah. Sebab tu saya kena tolong awak ulang kaji, terangkan semula. Awak dah lupa. Okey. Ni ialah perhubungan ruang dan masa. Okey, macam aiskrim. Aiskrim yang kita beli, kita biarkan. Bila 1 minit dia masih keras. Lepas dah 10 minit dia semakin mencair. Lepas dibiarkan 30 minit di atas meja dia akan total, keseluruhan cair. Kat situ kita nampak sama juga macam ni. Air 1 minit lepas 30 minit dia akan jadi air kan. Ini yang kita namakan perhubungan antara ruang dan masa. Menguap pula dia. Sabar je lah ya, anak murid saya ni menguap. Okey, lepas tu KPS ke-8 mentaksir data. Okey, lepas tu memberi penerangan secara ada corak-corak lah. Corak dalam sains ni corak bertambah, berkurang, tidak berubah. Tolong ingat, biasakan guna istilah ni. Boleh ulang balik. Bertambah, berkurang, tidak berubah. Saya kurang berkenan orang guna menaik, menurun. So, mulai hari ni tolong kalau soalan tanya tentang corak, biasakan gunakan bertambah atau berkurang atau tidak berubah. Okey? Kat sini, corak perubahan. Masa untuk air mendidih. Okey. Kat sini macam mana? Corak dia. Bertambah. Pandai. Ada darjah 6 kan? Okey. Bertambah. Okey, lepas tu KPS 9 mendefinisi secara operasi. Nama pendek dia DSO. Definisi secara operasi. Jangan kata tak tahu apa tu DSO tu cikgu. DSO ialah definisi secara operasi. Okey. Lepas tu apa ni? Dia rujuk kepada pemboleh ubah bergerak balas. Saya bagi tips kat awak itu. Nampak? Ada iklan daripada artis Zafran. Apa dia kata dari apa? Ini bau. Ini apa? Sentuhan. Betul. Sentuhan. Makanan rasa panas ke apa ke? Okey, lepas tu. Ni. Tengok. Definisi secara operasi bagi pertumbuhan pokok. Okey.
Kalau kat sini awak tengok apa dia punya pemboleh ubah bergerak balas. Kalau pemboleh ubah dimanipulasi dia, saya tolong awak, saya cakap kat sini ialah hari. Ni hari 1, hari ke-3, hari ke-5. Okey. So, saya dah tolong dah bagi pemboleh ubah PDM dia. Saya minta awak keluarkan pula apa dia punya PDB. Dia punya ketinggian. Pandai. Ketinggian pokok lagi. Ada lagi banyak jawapan dia. Dia punya daun dia. Yes. Dah betul tapi kena ada parameter dekat depan. Parameter ni pun ramai orang lupa. Bertambah daun. Kuantiti daun, bilangan daun. Jangan terkicir benda tu. Kalau terkicir, kalau dalam UPSR sebenar tau. Kalau terkicir perkataan parameter macam contoh bilangan, kuantiti, salah. Salah. Walaupun jawapan tu betul, daun. Tolong jadikan budaya menulis perkataan yang tepat supaya awak dapat jawapan yang betul. Atif. Atif. Tolong mutekan mic Atif. Okay, thank you Tif. Okay. So, bilangan daun bertambah banyak. Itulah DSO bagi pertumbuhan pokok ialah bilangan daun. Okay. Lepas tu, ataupun pertumbuhan pokok ialah saiz daun bertambah besar. Macam tu. Ni tadi. Pertumbuhan pokok ialah ketinggian pokok bertambah tinggi. Alright. Okay, dan yang ni pun sama. Pertumbuhan pokok ialah diameter batang pokok semakin membesar. Ni pun sama. Ni terkicir. Patutnya kena ada diameter atau ukur lilit batang pokok. Okay. Seterusnya, tersambung minggu depan. Ni saya dah ajar teori. So sekarang kalau ikutkan buku teks awak ada buku teks kan? Ada tak? Ada cikgu. Ada cikgu. Ada. So buat awak. Ada. Apa ni? Dia suruh awak buat apa? Dah tengok belum dia tak buat apa? Tak tengok lah tu. Eksperimen apa? Eksperimen apa? Halo. Eksperimen apa? Balon udara kecil. Pandai. Balon udara kecil. Pernah tengok kan? Balon udara. Tapi sebab nak buat eksperimen ni dia macam perlukan banyak sangat barang. Dan kadang-kadang hari tu buat tak musrat apa, musrat 2 dah. Nampak tak buka buku teks ni. Tan ni bilang. Okay, so dekat sini dia suruh buat balon udara kecil ni. Tapi saya dah pernah buat dengan abang-abang darjah 6 2 tahun lepas, 3 tahun lepas tak terbang pun. Sebab besi yang digunakan memang kena nipis betul-betul. So sekarang tak apa, kita ubah eksperimen. Kita buat ni, boleh. Ni. Roti. Kat rumah masing-masing mesti makan roti kan? Muka surat 7. Makan roti kan? Boleh tak ambil 1 roti kat rumah nanti? Roti saya dah berpulat cikgu. Awal dah eksperimen tu. Muka surat Faisal, muka surat 7 Faisal. Okay. So dekat sini kita nak buat eksperimen. Tujuannya untuk menyiasat hubungan di antara kulat roti dengan PDM dia. Kita akan ubahkan apa? Kita akan ubahkan masa. Maksudnya awak ambil 1 keping roti, awak masukkan
roti dalam plastik. Awak ambil air rendisan. Ambil air bukannya banjirkan dia sampai dia lemas tau roti tu. Tak. Tapi kita ambil air, kita renjis. Renjis. Itulah, ibu pun terperanjat kenapa dia tertutup. Tak apa bang. Okay. Renjiskan. Lepas tu hari pertama awak tengok macam mana. Awak kira berapa bilangan tompokan. Awak tengok berapa bang. Okey. Lepas tu hari ketiga. Aku pula duduk mak tu berdebar. Okey. Lepas tu hari ketiga awak tengok. Dia makin lama. Nanti minggu depan bila kita kelas, saya nak tengok hasil roti kamu. Macam mana rupa tu. Boleh? Tujuan untuk buat roti berkulat. Bukan. Tadi awak ambil buku tujuan dia. Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan hari dengan bilangan tompokan kulat roti. Lepas tu alat-alat dia tak payahlah sampai mikroskop. Alat dia hanya bilangan hari dengan bilangan tompok kulat roti. Okay. So nanti hari awak buat jadual hari 1 sampai hari ke 7 lah kan, kita seminggu kan. Nanti awak tengok tompok tu ada berapa. Mungkin hari pertama, hari-hari perlu reaksi saya ke? Tak. Sehari sekali. Alamak, Putri Dina. Apa pula buat kat sekolah? Kita mana pergi sekolah, buat kat rumah lah. Buat kat rumah. Guna roti sendiri. Buat sendiri. Awak buat pemerhatian sendiri. Minggu depan saya nak tengok macam mana. Okay. Okay, tu homework pertama tadi ni kita dah nak habis dah ni. Homework pertama tadi salin nota yang 12 KPS saya tunjuk tu. Okay, yang kedua kita buat eksperimen mudah ni. Okay, cara ni saya nak bagi tahu kat awak Cara setiap pagi awak basuh tangan, jangan terlalu kering. Awak basuh tangan, renjis kat plastik roti tu. 1, lepas tu 2. Okay, 3 kali renjis. Lepas tu dah tutup je dia plastik tu. Tahu? Jangan bawa tidur dalam bilik. Okey. Tapi kalau sayang sangat roti tu bolehlah bawa tidur dalam bilik. Okey, nanti itu tugasan kedua. Okey. So tugasan ketiga ialah awak ada buku ni kan? Ada. Ada. Okey. Ada. Nombor 1 sampai 6 boleh? Boleh. Buku surat 1 sampai Boleh. Sampai 6. Boleh. Depan kita bincang. Tak payah screenshot ke apa ke hantar kat saya, tak apa, tak perlu. Sebab minggu depan kita akan bincang dan kita akan tengok hasil eksperimen masing-masing. Okey? Ada soalan, nak tanya apa-apa yang tak jelas? Tak ada. Semua jelas. Tak ada. Semua jelas. Ada.
Alright. Kalau macam tu saya boleh left lah. Korang nak sambil berborak boleh. Boleh, cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima Okay, kasih cikgu. sama-sama. Selamat belajar. Terima kasih cikgu. Terima Bye. kasih cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Alright. Assalamualaikum. Bye. Bye.